Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar murid saya semua? Tadi dah ulang kaji untuk pelajaran tilawah Al-Quran. Okey, kalau belum, nanti jangan lupa ulang kaji baca Iqra 3 tersebut. Okey? Okey, baiklah. Kita nak teruskan untuk bagi mata pelajaran ibadah sekali lagi. Kita ulang lagi. Semalam dah ibadah, hari ni kita masih mata pelajaran ibadah sebab apa? Okey, ada sikit lagi yang kita belum habis lagi syllabus ni. Kita habiskan ya. Okey, kita nak sambung pelajaran ibadah tajuk rukun solat. Okey, semalam dah tengok ke belum? Rakaman pengajaran berkenaan dengan 13 rukun solat. Kalau masih ingat, semalam kita belajar berapa rukun solat dulu? Berapa? 13 terus ke kita belajar? Ataupun 2 je ke? Ataupun 5 ke 6 ke? Ingat lagi tak? Okay, kita semalam dah belajar 4 rukun solat. Okay, untuk hari ni kita nak sambung lagi yang seterusnya. Jumlah rukun solat ada berapa murid-murid? Siapa ingat? Ada 13. Okey, bagus. Rukun solat ada 13 perkara. Okey, semalam kita belajar tentang yang pertama berdiri betul. Okey, berdiri betul. Macam mana cara berdiri betul? Kita ulang sikit Kita ulang dulu untuk kita ulang sikit berkenaan dengan yang rukun semalam, apa yang kita dah belajar. Okey. Yang pertama ialah berdiri betul bagi yang mampu, berdiri tegak ataupun berdiri betul bagi yang mampu. Macam mana berdiri betul? Terima kasih bagi siapa yang hantar amali rakaman video amali semalam. Jadi ada beberapa penambahbaikan lah. Saya nak minta mengurik baiki ataupun yang betul, walaupun ada yang betul, dengar juga supaya kita perbaiki sama-sama. Mungkin ada yang tak perasan ke apa kan. Okay. Cara berdiri betul, berdiri tegak, mata pandang ke mana? Pandang ke hadapan ataupun lebih baik, lebih digalakkan memandang ke tempat sujud kita. Janganlah tengah solat tu dah berdiri betul tu mata duk melilau lagi kanan ke kiri. Adik main kat tepi pergi pandang adik. Jangan. Sebab apa kita digalakkan, kita kena pandang ke tempat sujud untuk mendapatkan khusyuk ketika solat. Khusyuk tu apa? Kita nak dapatkan tumpuan yang sepenuhnya ketika solat tak terganggu. Okey? Okey, jadi ketika berdiri betul, daripada ketika berdiri betul sampailah kita beri salam tu, mata tu pandang ke tempat sujud. Jangan pandang tepi ke, kanan ke, atas ke, kiri ke. Jangan. Okey, seterusnya niat. Untuk niat, semuanya betul. Alhamdulillah, cumanya ada yang tak maklumkan, ada yang tak cakap. Niat tu kita kena baca waktu bila? Okay, kita kena baca dalam hati ketika mengangkat takbiratul ihram. Okey. Bacaan niat awak semua dah betul. Alhamdulillah. Untuk takbiratul ihram, saya nak ingatkan sekali lagi. Untuk perempuan, tangan tu kenalah ketiak tu, tangan tu kena rapat ke badan. Jangan terbuka. Kalau lelaki terbuka tak apa. Perempuan biar sopan tertutup ketiaknya. Okey. Seterusnya bila nak takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangan kita letak kat mana? Ya, dekat perut. Jadi tak perlu turunkan bawah. Allahu Akbar, turunkan tangan. Lepas tu baru letak tangan kat perut. Tak boleh macam tu. Kita Allahu Akbar. Akbar tu terus turun tangan. Terus letak dekat perut. Bukan lepas tangan kat tepi dekat sisi. Bukan. Tapi Allahu Akbar terus letak tangan dekat perut. Okey? Seterusnya membaca surah Al-Fatihah. Okey, untuk surah Al-Fatihah, kalau kamu masih ingat saya ajar sebelum ni,
Ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah ialah apa dia? Bismillahirrahmanirrahim ke Alhamdulillahirrabbilalamin? Okey, untuk surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang pertama. Jadi ketika solat, awak wajib baca Bismillahirrahmanirrahim semasa membaca surah Al-Fatihah. Kalau awak tak baca, jadi bacaan surah awak, jadi tak sahlah rukun awak. Sebab surah Al-Fatihah awak tak sempurna. Jadi nak bagi sempurna, awak perlu baca dari awal Bismillah, daripada Bismillah. Jangan tertinggal ya. Okay. Ni Bismillah ni jangan tertinggal sebab dia merupakan ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Okey. Untuk hari ini kita nak sambung. Sambung apa? Rukuk. Rukun solat yang kelima iaitu rukuk. Okey, macam mana bacaan rukuk? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Okay, cuba ikut baca sama-sama dengan ustazah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Okey, bagus. Ustazah nak tanya. Bacaan rukuk ni kita wajib baca berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali Ustazah. Berapa banyak kali kita wajib baca untuk bacaan rukuk? Okay. Mungkin ada yang jawab. Mungkin ada yang jawab 1 kali. Mungkin ada yang jawab 3 kali. Mungkin ada yang jawab tak kisah berapa kali Ustazah. Okey, jawapannya ialah bacaan rukuk kita wajib, yang wajib hanya sekali. Sunat sebanyak 3 kali. Ustazah, kalau saya baca 2 kali boleh tak Ustazah? Boleh, tak ada masalah. Janji sekurang-kurangnya 1 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu dah kira sah. Dah kira sah. Kemudian kalau kamu lebih baik sunat, bila kita buat perkara sunat ni, pahala kita lagi bertambah lah. Betul tak murid-murid? Okay. Sunat dibaca 3 kali. Okey. Tengok macam mana kedudukan rukuk. Okay. Ustazah tak dapat nak tunjuk pergerakan. Jadi Ustazah hanya tunjuk gambar ya. Kamu boleh ya. Kalau tak boleh, boleh tanya Ustazah nanti. Okey? Okay. Okey, kedudukan rukuk. Bila awak rukuk, pastikan mesti tegak 9 te, tegak 45 darjah. Dia tak boleh awak terlalu rendah rukuknya jadi macam ni, tak boleh. Ataupun macam ni. Tapi kalau kamu memang dah tak mampu, tak apa, dimaafkan. Tapi sekiranya mampu, seelok-eloknya biar tegak, betul-betul tegak 45 darjah macam ni. Okey? Untuk perempuan pun 45 darjah. Okey? Okey, Ustazah lupa dekat Ustazah punya ni ada garisan. Okey. Macam ni. Tegak 45 darjah. Ni murid. Perempuan pun sama. Tegak 45 darjah. Okey. Kena macam tu. Tak boleh kalau awak mampu. Awak kanak-kanak lagi. Boleh. Masih insya-Allah kalau kamu latih diri kamu, insya-Allah masih boleh nak dapatkan kedudukan 45 darjah ni. Macam ni. Mungkin mula-mula bila kamu tak biasa mungkin tinggi sikit ataupun awak macam terendah sangat kan. Ada orang yang solat terlampau rendah ni. Dia jadi macam tu. Kan? Jadi cuba latih diri kamu supaya bila rukuk tu betul-betul dapat 45 darjah macam ni. Boleh nampak? Okey? Kemudian, macam mana kedudukan tangan
pelajar lelaki. Bukan pelajar saja, tak kisahlah siapa, ayah ke, atuk ke. Okey, kedudukan tangan untuk orang lelaki. Siapa orang lelaki? Pelajar lelaki lah. Ayah ataupun ayah kita, atuk kita, abang kita. Kedudukan tangannya. Okey. Tak, tangan tu, tapak tangan letak di siku. Siku kita kat mana? Siku kita kat sini. Ni. Eh, Minta maaf, siku pula dekat lutut. Okey, lutut kita kat mana? Lutut kita dekat sini. Lutut kita kat sini. Letak tangan kat sini. Okey, ni lutut bagi perempuan. Okey, kemudian untuk sikunya tak apa, tak rapat dengan badan. Untuk lelaki, pelajar lelaki tak apa, tak rapat dengan badan. Untuk pelajar perempuan, ni sikunya kena rapat dengan badan. Okey? Kena rapat dengan badan ya. Untuk pelajar perempuan, rapatkan ketiak tu. Rapatkan ke badan. Lelaki tak apa. Yang perempuan kenalah sopan. Rapatkan ketiak dan siku kamu ke badan. Dan pegang ke lutut kamu. Boleh murid semua? Okey, insya-Allah boleh. Seterusnya, kita masuk kepada iktidal. Selepas dah rukuk, apa yang kita perlu buat? Ialah rukun yang keenam ialah iktidal. Iktidal ni apa? Iktidal ialah bangun daripada rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Okey, macam mana bacaan iktidal? Sami Allahu liman hamidah. Okay. Allah mendengar akan orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Okay, cuba baca sekali lagi. Sami Allahu liman hamidah. Okay, sekali lagi. Sami Allahu liman hamidah. Sekali lagi. Sami Allahu liman hamidah. Okey, Alhamdulillah. Ni baca sekali je, tak perlu baca banyak kali. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Dah Sami Allahu liman hamidah tu barulah tangan terus turun ke sisi. Ini masa iktidal ni, angkat tangan Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu tangan terus turun ke sisi. Nampak tak sisi ni? Ni. Letak kat sisi. Tak perlu letak dekat perut dah. Tak perlu. Tadi masa takbiratul ihram, ia kena letak kat perut. Tapi untuk iktidal, tangan terus turun ke sisi. Nampak tangan dia ke sisi ni? Ni. Dia dah tak letak kat perut. Kat sini dah tak letak dah. Terus turun di sisi. Sisi mana? Di tepi badan kita lah. Okey. Kemudian, selepas iktidal, okey, selepas iktidal ialah sujud. Okey, selepas iktidal ialah sujud. Macam mana kedudukan sujud? Macam mana bacaan sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sunat dibaca berapa kali? Sunat ya, sunat. Digalakkan. Sunat dibaca sebanyak 3 kali. Ya, betul. Okey. Kemudian, tu sunat. Wajib. Kalau wajib, sekurang-kurangnya. Maksudnya wajib ni maksud sekurang-kurangnya kita baca berapa kali? Sekali sahaja. Okey, kalau baca lebih boleh tak Ustazah? Boleh, tak ada masalah. Tapi sunat awak baca 3 kali. Wajib sekurang-kurangnya awak baca 1 kali sahaja. Okey? Okey, macam mana keadaan sujud? Pastikan dahi kamu. Okey, ni dahi kan? Ni dahi pelajar perempuan. Okey.
tangan kamu, telapak tangan kamu. Ni telapak tangan pelajar perempuan. Kemudian lutut kamu, lutut kat mana? Lutut kat sini. Ni lutut pelajar perempuan. Yang ni lutut pelajar lelaki. Okay. Kemudian ibu jari sekurang-kurangnya. Ibu jari. Sekurang-kurangnya. Okey, kemudian jari kaki kamu hendaklah dilentikkan macam ini. Boleh nampak? Ni dilentikkan macam ini. Ibu jari kaki dilentikkan. Ibu jari kaki dilentikkan. Tak bolehlah kamu nak kelepak ke depan. Jadi kuku yang kena dekat lantai tu kuku. Tak boleh. Sepatutnya ibu jari tapak jari kaki kamu tu yang kena di lantai, bukannya kuku kamu, okey? Okey. Jadi untuk perempuan sama juga, ketiak kamu ni pastikan rapat di badan, okey? Yang lelaki tak apa, boleh kembangkan tangannya. Untuk perempuan, ketiak pasti rapatkan di badan. Okay. Kemudian, bila dah macam tu, apa yang kita perlu baca? Bacalah bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Okay, boleh semua? Okay, Alhamdulillah. Seterusnya, untuk yang terakhir hari ini, ialah duduk di antara dua sujud. Bagaimana duduk di antara dua sujud ni? Okay. Sujud kan kita kena sujudnya kena dua kali, sujud dua kali. Jadi antara sujud tu ada, kita panggil dia duduk di antara dua sujud. Okey, duduk di antara dua sujud. Okey, duduk di antara sujud. Macam mana bacaan duduk di antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni. Boleh ikut ustazah baca sama-sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, sekali lagi ikut ustazah baca. Boleh murid? Rabbil semula minta maaf. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey. Kita ni digalakkan setiap bacaan dalam solat kita hafal, kita ingat, kita faham apa bacaan dalam solat kita. Sebabnya dia ada makna-makna yang tersendiri, yang kalau betul-betul kita fahami dia, sangatlah menusuk jiwa kita, sangatlah tu merupakan doa-doa yang penting buat kita. Kalau kamu tak percaya, tengok apa maksud bacaan duduk di antara dua sujud pun. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku. Cukupkan apa maksudnya? Cukupkanlah aku dengan rezekimu. Angkatlah darjatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk. Afiatkan aku. Apa maksud afiat? Sihatkanlah. Sihatkanlah aku ya Allah dan maafkanlah segala kesalahanku. Nampak tak makna bacaan dalam solat ni? Sangatlah memberi peringatan untuk diri kita. Okey, kita tengok macam mana kedudukan duduk antara dua sujud. Yang pertama, untuk lelaki, kamu duduk macam biasa je. Kaki kiri duduk, kamu duduk di atas kaki kiri kamu. Kemudian kaki kanan, jari kaki tersebut hendaklah dilentikkan. Okay, nampak dilentikkan. Kita tak nampak pun jari kan? Jari dia sebab dia dilentikkan.
Ini pun sama, untuk perempuan pun sama. Duduk di atas kaki kiri dan jari kaki kanan dilentikkan ke hadapan menghadap kiblat. Tangan kamu letak kat mana? Letak di peha masing-masing. Nampak? Dia letak kat peha. Letak kat peha. Okey, macam itu. Okey, alhamdulillah. Boleh murid? Okey, insya-Allah. Kalau kamu rasa masih susah untuk kamu nak faham, boleh ulang semula pengajaran ustazah daripada awal, penerangan ustazah, ataupun boleh bertanya pada ustazah. Jadi tugasan kamu apa untuk hari ini? Ustazah nak kamu tunjukkan, rakamkan amali. Kita dah belajar apa hari ini? Kita sambung daripada rukuk, iktidal, sujud dan juga duduk di antara dua sujud. 4 rukun amali lagi kita tambah hari ni. Semalam dah 4, hari ni 4. Okey, jadi yang 4 hari ni Ustazah nak awak tunjukkan amalinya kepada Ustazah. Untuk yang perempuan, okey, kalau bukan Ustazah tak bagi untuk yang lelaki tak masalah. Untuk pelajar perempuan, awak pakai baju biasa pun tak apa. Tak perlu pakai telekung. Bukan Saza tak bagi kamu pakai telekung, bukan sebab apa. Sebabnya Saza nak tengok kamu punya tangan tu macam mana kamu letak tu nanti. Kalau awak pakai telekung kan tersembunyi dekat dalam. Saza tak nampak kedudukan tangan kamu. Jangan risau, aurat tu Saza je yang tengok tangan kamu tu. Perempuan sama perempuan tak apa. Okay, Saza tak tunjuk pun dekat pelajar lelaki yang lain. Untuk Saza je Saza nak nilai kamu punya amali macam mana. Okey, yang penting tudung kena pakai lah. Tudung pakai, baju kalau boleh pakailah baju lengan panjang. Kemudian tak perlu pakai telekung. Pakai biasa sahaja. Okey, sebab Ustazah nak tengok kedudukan tangan kamu betul ataupun tidak. Okey? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.